lepas kita belajar tentang apa? Lupa dah. Okey. Pada minggu lepas kita belajar tentang air mengalir. Okey, air mengalir. Baik, cikgu nak tanya dekat kamu, air ni dia mengalir dari bawah ke atas ke atau dari atas ke bawah? Atas ke bawah. Atas ke bawah. Ya, daripada atas ke bawah. Okey. Daripada atas ke bawah. Okey. Nanti kita akan tengok sebab apa air ni dia boleh mengalir daripada atas ke bawah ataupun air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Okey. Ini adalah contoh aliran air semula jadi daripada kawasan tinggi ataupun kawasan yang berbukit dan bergunung. Dia akan turun mengalir melalui apa ni? Dia turun mengalir melalui apa? Melalui sungai. Melalui sungai ke air sekali dia pergi ke mana? Laut. Air sekali dia akan pergi ke laut. Jadi hari ini kita akan belajar. Macam mana boleh ada air atas gunung. Siapa tahu? Tahu tak macam mana boleh ada air atas gunung? Tak tahu. Jadi hari ini kita akan tengok bagaimana Hujan. ada. Okey, bagus jawapan hujan. Okey, kita akan tengok macam mana air dia boleh mengalir daripada atas gunung terus kepada pergi ke laut dan benda ni dia akan berulang-ulang secara berterusan. Jadi, cikgu nak kamu tengok buku teks kamu. Tengok buku teks muka surat 108. Okey, buka buku teks muka surat 108. Okey, untuk kita pelajari hari ini, kita akan belajar tentang kitaran air semula jadi. Okey, kita ingat, kita akan belajar tentang kitaran air semula jadi. Okey, bagaimanakah kitaran air semula jadi berlaku? Itu dia akan tengok. Kita akan tengok proses dia. Daripada bermula dia berlaku sampailah kepada akhir dia. Dan untuk pengetahuan kamu, kitaran air ni dia berlaku secara berterusan. Maksudnya dia tidak akan berhenti. Kalau dia berhenti, habislah kita sebab kita tak akan dapat sumber air untuk kita minum, mandi dan sebagainya. Okey, jadi dah bersedia untuk kita belajar pada hari ini? Dah sedia belum? Macam senyap je kamu ni, kenapa? Tengah hari ni. Okey. Jadi cikgu nak kamu dengar baik-baik sebab hari ni kita akan belajar tajuk yang penting iaitu kitaran air semula jadi. Okey, untuk permulaan kitaran air ni dia berlaku di laut. Okey, kamu tengok di laut ni dia menyimpan banyak air. Hampir 70% daripada bumi kita ni adalah air. Air yang berada di lautan. Okey, yang pertama kamu tengok proses dia berlaku daripada air. Air yang berada di laut. Okey, kamu tengok, air yang berada di laut ni, kamu tengok pergi proses yang kedua, dia bertukar menjadi wap air. Okey, dia bertukar menjadi wap air. Okey, sebab bagaimana air boleh bertukar jadi wap air? Siapa tahu? Siapa tahu macam mana wap air boleh bertukar jadi macam mana air boleh bertukar jadi wap air? Siapa tahu? Ada jawapan tak? Bagaimana air boleh bertukar menjadi wap air? Sun. Ya Aish, apa jawapan dia? Air boleh bertukar menjadi wap air. Bagaimana dia bertukar? Macam mana dia boleh bertukar?
Masa dia panas. Ya, masa dia panas. Bagus Izara. Okey, kamu tengok dekat sini. Ada matahari kat sini. Tiap-tiap hari mesti ada matahari. Matahari ni apa yang dia buat? Dia menyejat menjadi wap air dan naik ke atas. Maksudnya dia menyejat air. Cahaya matahari ni yang panas tu dia menyejat air. Daripada air ni dia sejat. Maksudnya dia panas jadi dia naik wap air tu dia sejat menjadi air tu dia sejat menjadi wap air. Dia jadi titisan air. Okey, bila air tu ringan, dia wap air tu pun akan naik ke atas. Okey, atas mana tu? Siapa tahu? Atas mana? Awan. Ya, atas awan ataupun kita panggil atas langit lah. Wap air tu akan naik ke atas langit. Okey, kita tengok proses yang seterusnya lagi. Ya, okey, kita tengok proses yang seterusnya lagi. Kamu tengok anak panah ni, yang ketiga dia akan daripada wap air tu dia akan membentuk awan. Wap air tu dia jadi awan. Okey, kamu tengok dekat sini. Wap air menyejuk menjadi titisan air dan membentuk awan. Okey, jadi cikgu nak tanya dekat sini. Awan tu sebenarnya apa? Air. Siapa ada jawapan? Awan tu sebenarnya apa? Air. Air? Adakah betul air? Kumpulan wap air. Kumpulan wap air. Okey. Jawapan Daniel tu betul, tapi jawapan yang paling tepat daripada Aira adalah daripada kumpulan wap air. Okey, kamu tengok dekat dalam buku teks ni, bila wap air tu dia dah naik ke atas banyak-banyak ni, banyak wap air naik ke atas dan dia akan berkumpul. Wap air tu, titisan air tu dia akan berkumpul, dia akan menjadi awan. Dia jadi awan. Jadi maksudnya yang kamu tengok awan tu yang ke atas langit tu adalah wap air ataupun air lah. Dia daripada air, wap air yang terkumpul, dia jadi awan. Okey. Bila dah jadi awan, kita tengok pula kepada muka surat 109. Okey, muka surat 109, daripada wap air tu dia bertukar jadi awan. Ingat, bila wap air tu semakin banyak, dia kumpul menjadi banyak. Dan apa yang akan jadi? Awan menjadi berat dan turun sebagai hujan. Jadi yang proses yang keempat adalah hujan. Okey, lepas dia bentuk awan, bila wap air tu terlampau banyak, dia akan berat dan dia akan turun sebagai hujan. Okey. Sebab itulah negara kita ni banyak sangat hujan. Sebab bila air panas, dia jadi wap air naik ke atas langit dan dia bentuk awan. Bila terlampau banyak wap air yang terkumpul, dia akan turun sebagai hujan. Sekarang ni banyak hujan tau. Jadi cikgu nak kamu kena hati-hati. Selalunya hujan ni setiap petang ada hujan. Okey. Bila dia turun hujan, jadi dia turun ke mana? Hujan tu dia turun ke mana? Laut. Dia akan banyak turun aja. Dia akan turun ke laut, dia ada turun ke kawasan gunung. Kamu tengok dia akan turun ke kawasan gunung. Okey, di kawasan gunung tu kamu tengok betul-betul dia akan ada takungan. Takungan air ni kita panggil apa? Takungan air tu kita panggil apa? Air terjun. Air terjun. Dia akan ada tasik dekat atas tu dan dia akan jadi air terjun. Okey, dan air terjun tu dia mengalir melalui apa? Sungai. Ya, sungai dan dia pergi kepada laut. Betul. Jadi itulah proses
persekitaran air secara semula jadi. Okey, kalau tengok air hujan mengalir semula ke sungai dan laut. Dan kalau kamu nak tahu proses ni dia akan berlaku setiap masa, setiap hari. Okey. Siapa nak baca muka surat 108 ni yang bawah ni? Okey, siapa nak baca? Okey, Afrin, sila Afrin. Kitar air semula jadi berlaku berterusan untuk membekalkan air ke Afrin, membekalkan 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 air kepada hidupan dan menyejukkan bumi kita. Okey, bagus Afrin. Okey, daripada ayat yang Afrin baca tadi, siapa boleh bagi tahu apakah kepentingan kitar air semula jadi ni? Siapa boleh bagi tahu? Apa pentingnya? Sebab apa? Fungsi? Apa tujuan kitar air semula jadi ni untuk apa? Bumi kita. Okey, untuk bumi kita. Ya, Aish, untuk apa? Untuk bumi. Yelah. Manusia. Bumi kita. Untuk bumi kita lagi ya, untuk hidupan. Untuk hidupan dapat apa? Dapat apa? Laut. Membekalkan air kepada hidupan. Bagus jawapan Aira. Dapat laut. Maksudnya kitar air semula ni dapat membekalkan air kepada hidupan. Dan satu lagi apa? Apa tujuan dia? Satu lagi. Tumbuh-tumbuhan. Bumi kita. Tumbuh-tumbuhan. Yelah. Kalau membekalkan air kepada hidupan tu maksudnya manusia dapat, tumbuh-tumbuhan dapat, haiwan juga dapat air. Dan yang kedua tadi, jawapan Afrin dan Aira tadi, menyejukkan bumi kita. Kamu tengok dekat bawah tu, menyejukkan bumi kita. Jadi, kepentingan kitar air semula jadi ni adalah yang pertama, untuk membekalkan air kepada hidupan. Dan yang kedua, untuk menyejukkan bumi kita. Okey, faham tak faham? Faham. Faham tak? Faham. Okey. Faham. Okey, bagus. Kalau faham, sekarang ni ada tak yang tak faham? Okey. Ya, Daniel. Ada apa-apa ke Daniel? Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjukkan satu video yang baru-baru ni terjadi di Kedah. Kalau kamu nak tengok apa, cikgu nak tunjukkan satu video dekat kamu dan cikgu nak kamu perhatikan video tu betul-betul dan lepas ni cikgu akan tanya. Dia ada kaitan dengan kitar air semula jadi ni. Boleh tak boleh? Boleh. Cikgu akan tunjukkan video. Cikgu nak kamu dengar baik-baik video tu sebab dia berkaitan dengan kitar air semula jadi. Nanti cikgu akan tanya kamu apa yang berlaku sebenarnya. Okey, cikgu tunjukkan video. Lebih 10 kampung di kaki Gunung Jerai selain banyak taman perumahan di sekitar Bandar Yan dilanda banjir kilat akibat fenomena kepala air yang berlaku kira-kira jam 3 petang tadi. Saksi kejadian yang juga pengurusi Persatuan Rekreasi Luar Daerah Yan, Muhammad Firdaus Mohmad berkata kejadian berlaku dengan pantas dan tidak dijangka susulan hujan lebat sejak pagi tadi. Visual yang anda saksikan ini dikongsikan oleh pemilik akaun Facebook About Amirul kepada Astro Awani. Kami juga
masih cuba mendapatkan pengesahan mengenai jumlah kerosakan keseluruhan akibat kejadian ini. Insiden kepala air bukan sesuatu yang aneh di Kedah Darul Aman. Malah, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah sudah mengenal pasti sekurang-kurangnya 13 kawasan rekreasi dan air terjun di negeri ini yang berisiko dilanda kepala air. Antara kawasan terbabit termasuklah Lubuk Semilang yang meragut 4 nyawa minggu lalu, selain 3 lagi di Langkawi iaitu Temurong, Telaga Pujuk dan Durian Perangin. Tempat lain ialah Titi Hayun dan Batu Hampar di Yan serta Bukit Wang di Jitra, selain Sungai Kilim, Sungai Sedin dan Lata Junjung di Kulim, Tupah di Bedong, Batu Pahat di Merbok serta Puncak Janing di Padang Terak. Okey, kamu tengok tu air Baik, apa untuk yang keluar tu. mendapatkan perkembangan lanjut, kita terus sahaja bersama pengarah JBPM Negeri Kedah, saudara Sayani Saidon. Jadi Tuan, kita nak tanyakan berapa ramai agaknya penduduk setakat ini yang terkesan akibat tragedi kepala air ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita ada operasi bagi silat ya, di kawasan kita Merbok dan area Gunung Jerai. Dan kawasan yang terkesan lebih kurang 5 buah kampung, lebih kurang kita anggakan dalam 1,000 orang lah ya, sebab di kampung tu ada lebih kurang 5 buah kampung. Dan kita berjaya menyelamatkan lebih kurang 4 orang ada mangsa yang terperangkap di puncak Gunung Jerai kerana pada masa itu berlaku tanah runtuh ya, dan juga mangsa terperangkap di puncak gunung dan sebagainya kita selamatkan. Sementara kita juga telah menyelamatkan seramai 15 orang mangsa bagi silat yang terdapat di Sungai Petani dan juga di sekitar daerah Yan tersebut. Jadi Puan Sayani, kita juga mahu fahami bagaimana agaknya keadaan begitu teruk sekali. Adakah taburan hujan luar biasa di kawasan tersebut berlaku ketika ini sepanjang minggu ini? Ya, kalau kita tengok pola perubahan cuaca di negeri Kedah dalam minggu ini ya, kita menerima taburan hujan yang agak padat ya, bermula pada Jumaat yang lepas, hujan turun dengan banyaknya lah sebelah petang. Dan ini juga berlarutan, selalunya hujan itu lebat dan juga berlarutan, dan ini adalah antara faktor yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan daerah Yan tadi itu. Puan Sayani, kita faham kejadian itu tadi dan video yang kita saksikan adalah pada jam 3 petang. Jadi sekarang ini jam 8.05, bagaimana agaknya keadaan ketika ini? Proses kita menyelamat mangsa-mangsa yang terperangkap, mangsa-mangsa yang terperangkap itu telah kita berjaya selamatkan. Tetapi pada masa sekarang ni, kita masih melakukan kerja-kerja pemindahan mangsa. Kebanyakan mangsa yang terlibat adalah mangsa-mangsa yang tinggal di sekitar Sungai Perigi dan juga Titi Hayun, yang mana ini ada sungai yang di sekitar kampung tu. Jadi mangsa yang terlibat adalah mangsa-mangsa daripada kampung sekitar tu lah. Okey, kamu dah tengok video ni. Okey. Berdasarkan video ni, okey, fenomena apa yang berlaku? Bencana apa yang berlaku di Kedah? Banjir. Banjir, ada kepala air tu, dia tu. Banjir disebabkan oleh Kepala air. ya, Dekat kepala Kulim pun ada juga ke cikgu? kepala air. Apa dia Zahirul? Dekat negeri Kedah, dekat Kulim pun ada juga ke? Dekat Banjir. ada juga. Saya lahir dekat situ. Oh, okey. Dekat Kedah ni dekat ada bencana kepala air. Kepala air ni macam mana? Dia datang daripada air yang berada di atas gunung. Okey, ingat tak tadi bomba tu ada cakap macam mana kepala air ni boleh berlaku? Disebabkan apa? Hujan. Ya. Hujan lebat. Disebabkan hujan yang Lebat. disebabkan hujan yang lebat. Jadi bila waktu hujan yang lebat ni, cikgu nak pesan dekat kamu, kalau boleh elakkan daripada pergi ke tempat sungai. Sebab apa? Takut ada kepala air. Okey, kepala air ni banyak berlaku ketika hujan lebat. Okey, hujan lebat akan ada air yang bertakun di atas gunung dan dia akan turun dengan banyaklah.
Macam kamu tengok tadi video tadi, cikgu tunjukkan balik mana video yang tunjukkan. Okey, kamu tengok di sini. Ini adalah antara faktor yang menyebabkan Kamu tengok jambatan tu, sampai jambatan pun boleh kena air. berlakunya banjir kilat di kawasan daerah Yan tadi tu. Puan Sayani, kita faham kejadian itu Okey. Jadi tu disebabkan kepala air. Okey, ni juga adalah salah satu fenomena yang berlaku, fenomena bencana alam yang berlaku. Okey, dan dia ada kaitan dengan kitaran air semula jadi. Okey, kita tengok balik gambar kitaran air semula jadi yang boleh menyebabkan kejadian kepala air ni berlaku. Okey, kita tengok gambar di sini. Okey, dia tak keluar lagi. Okey. Kamu tengok gambar di sini. Gambar tentang kitar air ni, kejadian yang berlaku apabila hujan. Kamu tengok daripada air ni, dia akan naik menjadi wap air. Wap air, bila jadi wap air yang terkumpul tu dia akan membentuk awan. Bila banyak sangat wap air yang terkumpul, awan tu pun akan menurunkan hujan. Baik, kamu tengok hujan tu yang pertama sekali dia akan pergi kepada kawasan gunung. Jadi dekat kawasan gunung tu akan ada air yang bertakung, yang cikgu kata tasik lah. Air bertakung tu. Dan bila terlampau banyak sangat, dia akan turun dengan banyak dan laju. Dia akan turun melalui sungai dan kembali semula kepada laut. Okey, jadi kepala air yang berlaku ni juga ada kaitan dengan kepala air yang berlaku ni ada kaitan dengan kitar air semula jadi ni. Okey, jadi dekat sini cikgu nak ingatkan kamu waktu kejadian hujan ni, hujan yang sangat banyak, elakkan daripada pergi ke kawasan sungai. Okey, boleh tak boleh? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Kamu tengok dekat sini, kita ulang kaji balik. Air ni dia akan naik menjadi apa? Air dia akan naik menjadi Wap air. okey, wap air. Wap air. Macam mana air tu boleh menjadi wap air? Hujan. Panas. Panas. Okey, bila panas, air tu akan disejat. Okey. Wap air yang naik ke atas dia akan menjadi apa? Awan. Awan. Okey, awan. Bila wap air yang terkumpul jadi awan tu terlampau banyak dan berat, dia akan turun sebagai Hujan. hujan tu dia akan mengalir melalui apa? Dia akan turun dan sungai dan terus ke laut. Okey, bagus, betul. Jadi kamu faham tak pelajaran kita hari ni? Faham. Okey, kalau faham, nanti kalau ada nak tanya apa-apa kamu boleh tanya sekejap lagi. Okey, cikgu akan tunjukkan latihan kita hari ini. Okey, cikgu akan tunjukkan latihan kita tentang kitaran air semula jadi. Okey, menggunakan live worksheet ni. Okey, dekat sini cikgu nak kamu ambil kotak ni. Ada 4 kotak di sini. Cikgu nak kamu labelkan kitar air dan lengkapkan ayat berikut dengan perkataan yang betul. Okey, contoh yang pertama. Yang pertama ni apa? Siapa tahu jawapan yang pertama? Laut. Air. Air, betul. Bukan laut, air ya. Laut tu ni. Yang pertama daripada air, dia menjadi Wap air. wap air. Okey, dan cikgu nak kamu jawab ketiga dan keempat. Okey, kamu ambil je daripada sini. Daripada sini. Okey, seterusnya.
Yang kelima, 6, 7, 8 ni, kamu tekan je dekat sini dah ada jawapan dia. Okey, contoh. Awan terbentuk daripada yang tersejat dari air laut, sungai dan tasik. Okey, jawapannya apa? Macam mana awan boleh terbentuk? Wap air. Ya, jawapannya adalah wap air. Dan cikgu nak kamu tekan, bila dah jawab semua, kamu tekan finish. Kamu tulis nama kamu. Contoh, cikgu tulis nama cikgu lah. Nama penuh ya. Tulis nama penuh kamu. Okey, lepas tu kamu tekan send, hantar. Okey, dan kamu boleh semak jawapan kamu. Okey, faham tak faham? Faham. Okey, cikgu akan letakkan latihan di bawah ni di ruangan komen. Kejap mana? Okey, dan kamu boleh buat sebentar. Okey, kamu dah boleh buat latihan kamu. Okey, dan kalau ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh cakap dengan cikgu. Dan jangan lupa isi kehadiran kamu pada hari ini. Okey, boleh tak boleh? Boleh. Okey, dan yang untuk terakhir, cikgu nak panggil lagi sekali. Cikgu nak panggil lepas ni kehadiran kamu. Okey, Dia ada soalan dia? Dia Zulaika ada soalan ke? Tak, tertekan. Okey, tertekan. Tak. Tekan miss. Okey. Okey, cikgu nak semak kehadiran kamu je. Ada yang tak isi lagi. Okey, cikgu akan panggil seorang-seorang dan cikgu nak kamu jawab yang belum isi lagi kehadiran. Yang belum cikgu panggil tadi. Okey. Yang pertama, Aisyah Alifah ada? Aisyah Alifah? Aisyah Alifah tak ada. Aisyah Humaira Muhammad Aidil ada? Aisyah Humaira Muhammad Aidil? Tak ada. Aisyah Humaira Muhammad Akmal? Aisyah Humaira Muhammad Akmal? Ada. Tak ada. Kaila Kalisha? Kaila Kalisha? Ada. Luqman Nur Hakim? Luqman Nur Hakim? Tak ada. Ma Nur Kalisha? Ma Nur Kalisha? Tak ada. Tak ada. Muhammad Lutfi Bahtiar? Muhammad Lutfi Bahtiar? Tak ada. Tak ada. Muhammad Danish Akil? Muhammad Danish Akil? Danish Akil tak ada. Muhammad Fawaz Fadlullah? Muhammad Fawaz Fadlullah? Ada. Tak ada. Muhammad Irfan Yusran? Muhammad Irfan Yusran? Tak ada. Tak ada. Muhammad Ryan Mikail? Muhammad Ryan Mikail? Tak ada. Muhammad Rifdi Ajmal? Muhammad Rifdi Ajmal? Tak ada. Muhammad Syahmi Hakimi? Muhammad Syahmi Hakimi? Tak ada. Ainul Jannah? Ainul Jannah? Tak ada. Nur Hanis? Nur Hanis? Tak ada. Nur Husnina Zara? Nur Husnina Izara? Tak ada. Nur Irdina Nafisa? Nur Irdina Nafisa? Tak ada. Nur Izara Darisha? Nur Izara Darisha? Tak ada. Nur Izara Husna ada? Nur Izara Husna? Nurul Amna Sufia? Nurul Amna Sufia? Tak ada. Tak ada. Nurul Fatihah? Tak ada. Hana Syafiqah? Hana Syafiqah? Hana Syafiqah tak ada. Saya ada juga. Daniel ada dah. Tuan Eli Iskandar ada? Tuan Eli Iskandar? Tak ada. Yusof Saifullah ada? Yusof Saifullah? Ada. Yusof tadi ada. Okey, Yusof ada. Cikgu simpan balik. Satu je. Okey. Dan untuk terakhir sekali sebelum kita tamatkan, okey, cikgu nak tunjukkan kamu satu video tentang kitaran air untuk penamat kita pada hari ini. Okey. Sekejap ya. Cikgu tayangkan video tersebut. Tak dengar kenapa?
Cikgu nak tengok video yang tadi tau. Okey.